RM399, RM4,000 you guys. Uish. Saya punya Sony ZV-E10 yang boleh tukar lens ni pun dia start pun below than that. So apa benda ni? Selamat datang Cikgu Luan, sahabat saya Rotan dengan kehadiran Sony ZV-1 Mark II yang akan menggantikan Sony ZV-1 Cikgu Uluan yang Cikgu Luan nak guna sejak 2021. Adakah ianya bagus ataupun tak bagus? Spoiler alert, Cikgu Luan memang tak suka gila Mark II ni atas beberapa faktor. Okay? Kalau kita tengok daripada segi berita, Sony Electronics announces newest ultra wide zooming vlogging camera, the ZV-1 2 ataupun M2 lah, Mark II. Okay? Dan sure, Mark II ni dia ada USB-C connection yang lagi fast charging dan for me lagi universal lah. Sebab Mark I ni masih lagi micro USB, which for me agak annoying. But at least dua-dua version dia ada web streaming capabilities yang mana dia boleh streaming up to 720p. Dan dua-dua model ini juga dia ada ND filter yang sama sahaja kegunaan dia. Dan daripada segi mic capsule dia, sekarang ni korang boleh enable sama ada korang nak buat dia front sensitive. Maksudnya kalau ada orang cakap dekat sini, dia akan detect muka. Dan orang yang bercakap kat belakang, dia akan muffle. Sama juga bila kamera korang berpusing, korang boleh buat black back punya sensitivity. So orang yang belakang yang dia akan dengar. Ataupun korang boleh buat auto. Hey! So, The same S-Log 3 capability sekali dengan HLG punya flat profile sama saja, in which Cikgu Luan memang tak galakkan sebab image sensor dia masih lagi kecil dan dia punya output masih lagi 8 bit punya capability. So tak banyak beza lah ZV-1 Mark I dan juga Mark II when it comes to that. So apa yang di-improve daripada segi range ultra wide dia nak kepada zoom dia punya capabilities lah. So sebelum ni ZV-1 Mark II adalah 24 hingga 70mm. Tapi sekarang ni dia dah gunakan 18-50mm, in which for me 18mm ni sangat bagus when it comes to nak buat vlogging lebih kurang macam ni lah. Maksudnya kalau korang on dan korang nak buat vlogging dan jalan-jalan, dia wide enough. Plus kalau kita nak tambah daripada segi active stabilization, maksudnya software stabilization, ianya masih lagi memadai untuk korang buat vlogging lah. Cumanya daripada segi bukaan aperture dia ataupun daripada segi loss of light dan juga kebolehan dia buat bokeh belakang. So ZV-1 dia gunakan 24-70mm. Bila dia zoom all the way to ke 70mm, so dia punya aperture daripada f1.8 all the way to f2.8, which tak banyak pun. Loss of light tu like satu stop something lah. Tapi kalau ZV-1 Mark II dia adalah 18-50mm, aperture start daripada f1.8 all the way to f4. Like, so dia akan compromise when it comes to low light tu paling barai lah. So bila buat f4 ni, ISO korang terpaksa pump sedikit tinggi. Dan saya yakin dia tak mampu nak compensate balik when it comes to image sensor, sebab image sensor dia adalah sekadar 1-inch sensor. Seperti contoh, saya menggunakan lens f1.8. So mari kita dial kepada f4 lebih kurang this one, which daripada 0.3 punya exposure dia turun kepada negatif 2.0, yang mana saya rasa dia turun lagi bawah daripada tu sebenarnya. So blur belakang kita pun apa jadi kalau korang tengok kalau blur belakang dan sebagainya. So end up kita terpaksa naikkan kita punya exposure itself lah, in which Cikgu memang tak suka gila lah. Manakala kalau let's say lah, kalau kita just mata-mata buat f2.8 seperti contoh, so ini dah 2.8, tapi kalau kita pergi pada 1.8, dia punya exposure lebih kurang macam ni, plus korang boleh still nampak blur belakang seperti yang korang nampak sekarang. In which benda tu saya memang sangat-sangat particular, sebab saya pun banyak shoot on studio environment yang lighting dia pun tak banyak. Plus memang saya nak zoom juga when it comes to saya nak make sure sizing subject saya betul, daripada segi compression blur belakang saya betul. Sebab tu saya masih lagi okay menggunakan Sony ZV-1 Mark I saya lah. Okay, so when it comes to all the specs, korang boleh tengok sendiri dekat Sony punya ni, lebih kurang sama saja dengan Sony ZV-1. Cumanya tak silap, ZV-1 Mark II ni dia sedikit ringan lah. Daripada segi movie recording capabilities pun, sebelum ni ZV-1 Mark I ni dia ada slow motion up to 960 frames per second. Tapi memang quality dia barai lah. Saya rasa macam kalau korang nak buat slow motion 240 frames per second masih lagi okay. Cumanya untuk Mark II ni dia hanya cap kepada 120 frames per second, which is still good enough provided that quality dia macam tu lah. Nah, daripada segi bateri pun saya tengok beberapa YouTube review, dia katakan bateri dia pun tahan macam tu je lah. Sebab bateri capacity kalau korang tengok memang like kecil lah daripada segi
battery door dia pun kecil, tu semua kan. Dan kelebihan model ni juga adalah daripada segi mount door dia tu, kalau korang tengok daripada segi skru kita ni, dia dah teralih dekat bahagian bawah ni, okay. Dan Mark II ni pun akan dapat main menu yang latest and greatest daripada Sony lah, daripada segi touch operation dia. And you guys boleh buat macam let's say lah, kalau korang buat full recording, korang nak buat marker kan. Marker ni macam okay, dalam minit pertama aku nak mark, so that nanti dalam editing dia akan keluar marker tu. Yang kedua, daripada segi harga bro. So kalau korang tengok daripada TechNave ni, dia kata Sony ZV-1 Malaysia release coming in July for 399, RM4,000 you guys. Uish. Saya punya Sony ZV-E10 yang boleh tukar lens ni pun dia start pun below than that. So apa benda ni kan, kalau kita tengok dari segi harga ZV-1 dulu, ZV-1 Malaysia price kan. So mula-mula ZV-1 keluar, harga dia adalah 2,800, which still okay untuk beginner ataupun orang yang memang dah biasa gunakan smartphone. Dia orang nak upgrade kepada point on shoot punya kamera misal kata kan. So dengan RM4,000 ni, saya dah start question lah, Sony ni dia nak target siapa sebenarnya. So in conclusion you guys yang memang nak upgrade korang punya kamera, saya nak galakkan korang untuk sekadar beli Sony ZV-1 Mark I sahaja. Dia punya price very awesome. Dia punya zooming capabilities 24-70mm is very awesome. Cumanya daripada segi wide end je lah, daripada segi ultra wide, jangan risau, korang just beli sahaja daripada adapter Ulanzi ni yang wide angle. Kita just screw dekat sini dan korang boleh buat wide angle yang seperti korang boleh nampak dalam saya punya YouTube review yang saya buat sebelum ni. Dan saya nak galakkan korang just beli second hand sajalah. So pergi kat Facebook Marketplace, cuba type Sony ZV-1 dan kita tengok harga dia berapa. So kalau kita tengok harga dia lebih kurang dalam 2,300 lah, up to 2,300 seperti ada brother ni jual. So okay lah, I think 2,300 ni is still a good investment for you guys. Tak perlu labur sampai 4,000 untuk dapatkan feature-feature white macam tu lah. Sama juga dengan yang bawah ni, ada yang jual 2,000, 2,100, 2,100 ni ZV-1F, which comes to the question juga. Let's say lah, orang kata apa, Sony ZV-1 Mark II ni dia nak cater on ultra wide punya person. Tapi korang dah ada Sony ZV-1F yang pun baru dilancarkan juga baru-baru ni kan. So dengan tangga harga yang lagi murah lah. So kalau tengok dari segi price Malaysia adalah RM2,600 saja, which for me reasonable lah. Yang mana dia punya focal length adalah 20mm f2.0. Okay lah. Dari segi downlight dia okey, dari segi framing dia okey, ada active stabilization. Cumanya for sure dari segi autofocus dia bukan face autofocus, it's just that contrast autofocus. Tapi sepanjang saya tengok review orang pasal ZV-1F, contrast autofocus dia is much better daripada kompetitor, misal kata Canon, misal kata Nikon dan sebagainya lah. Sony, what the hell are you doing? Punyalah mengharapkan Cikgu Luan Sony ZV-1 Mark II ni saya akan ganti lah senang cakap kan. Tapi the fact that saya dengar je F4, saya terus let down lah. Sebab saya memang sebagai seorang reviewer gadget, saya pun masih lagi menggunakan zooming capabilities. Saya pun kalau nak buat vlog kat luar, saya pun masih lagi zoom. In which kalau dekat luar, kalau dia dekat daylight, seperti contoh kita shoot tengah hari petang, masih lagi okay. Tapi kita akan lost that blur belakang. Kita akan ISO kena pump sangat tinggi when it comes to low light, which for me tak practical lah. Hence Sony ZV-1 Mark I ni is here to stay. Cumanya just nak tanya lah, adakah you guys akan membeli kepada Sony ZV-1 Mark II ke Mark I? Dan kenapa? Korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Itu saya daripada saya. Apalagi guys nak tahu dengan editing video itu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen box supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saya daripada saya. Saya Cikgu Luan. Sampai lagi. Saya Utan.